Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah yang sejak azali Allah taala zahirkan. Ini Allah Ta'ala jadikan kita bersama-sama sambung belajar ataupun kaji ilmu fikih khasnya dan ilmu agama yang lain. Amin. Seperti biasa kita mulakan dengan selawat Ibrahimiyah. Kita baca sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah ta'ala, berusaha Tuan Pengerusi Surau Al-Ihsan Kampung Senaran Baru yang dihormati Tuan Timbalan Pengerusi Surau Warisan AJK Surau, yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan dulu kelebihan ilmu dan ulama daripada kitab Al-Jawharul Mahub wa Munabbihatul Qulub bagi Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kalantani Kelantan, yang telah beliau menukilkan ambil daripada kitab Lubabul Hadis, kitab Sanifati Hadis bagi Syekh Al-Alim Al-Alamah Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Artinya lebih kurang kelebihan orang alim atas orang abid, yakni ahli ibadat, seperti kelebihan bulan pada malam penuh purnama atas segala bintang. Bulan penuh purnama 14 hari bulan, siangnya 13, malamnya 14, putih cantik, walaupun tak bulat seperti mana 15 hari bulan, tetapi putih cantik. Masuk 15 sudah mula kuning, lebih besar tetapi agak kuning, ya. Bintang kecil cahayanya lah, dilihat dari bumi, bintang itu kecil, berkelip-kelip. Bulan besar. Itulah perbandingan yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Orang alim itu seperti bulan, orang abid, orang beribadat tanpa ilmu itu seperti bintang cahaya. Dan dikenaki dengan kelebihan itu banyak pahalanya, lebih banyak pahalanya berganda-ganda, dan ditinggi darjatnya pada akhirat. Darjat orang alim berbanding orang abid lebih tinggi dah darjatnya. Dan pada setengah riwayat seperti kelebihanku atas umatku. Dalam riwayat yang lain seperti kelebihan Rasulullah SAW berbanding umatnya. Memang sangat berbezalah, maknanya nak cerita betul-betul berbezanya orang yang berilmu dengan yang tak berilmu. Baik, cukuplah kadar ni, dua hadis kelebihan ilmu. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Mari kita sambung bacaan kitab Zaman Penuntut pada pembahasan yang khusus ilmu fikih oleh Al-Haji Abdul Ghani bin Al-Haji Yahya Penggal yang ketiga. Masuk pada bab surat 19, masuk pada bab Al-Isa. Al-Isa, bagaimana di awal bab wasiat itu maknanya berpesan.
Jadi perkataan wasiat mengandungi dua makna. Satu, makna mendermakan hak kepada seseorang yang bergantungkan dengan lepas mati. Atau yang kedua, makna memberi kuasa kepada seseorang melakukan sesuatu kerja yang bersangkut paut dengan keuangan duit lah. Dalam makna yang kedua ini disebut al-isa, seperti dikatanya awsaitu li fulanin bikaza, artinya saya angkat si fulan itu membuat bagian-bagian. Atau katanya wasaituhu idza ja'altuhu wasiyan, artinya saya sudah angkat dia jadi pemegang amanah atas harta saya dan sebagainya. Pemegang amanah. Maka rukunnya 4 perkara. Pertama, orang yang berpesan disebut musi juga. Musin juga. Kedua, orang yang diangkat dipanggil wasiyun, yakni pemegang amanah. Ketiga, perkara yang dipesankan dipanggil muson fihi. Dan keempatnya sirah, ijab kabul, ya. Disyaratkan pada orang yang berpesan musin dalam perkara membayar hutang, dalam perkara meluluskan wasiatnya, dalam perkara barang-barang tumpangan, dan dalam perkara penjamin, sama macam syarat orang yang berwasiat yang lepas, yakni ada memilih harta, berakal, mendahika dengan kehendaknya sendiri. Tak ada harta, awak nak wasiat apa, harta tak ada. Contoh, berakal, orang yang tak berakal tak boleh. Dekat pesakit-pesakit dekat hospital Tampo itu, doktor, ya, saya nak berwasiat, tak boleh. Hartanya banyak tapi dia tak berakal, tak boleh. Merdeka, hamba tak boleh, dan dengan kehendaknya sendiri. Saya nak buat wasiat lah, saya kena paksa ni, kalau saya tak buat wasiat saya ni kena sekian-sekian lah, tak boleh juga. Dan dalam perkara menjaga anak kecil-kecil orang gila dan yang ditegah dengan sebab dungu, ditambah lagi syarat. Kalau bab menjaga anak kecil kepada orang gila, dia gila juga, tak tahu lah gilanya, mungkin lepas ada anak lah. Bukan ni, ada koma ni patutnya. Perkara menjaga anak kecil-kecil, orang gila dan yang tegah dengan sebab dungu, ditambah lagi syarat, iaitu musin itu ada kuasa atas mereka dari sejak mula lagi, seperti bapa atau datuk. Musin itu bapa atau datuk kepada anak kecil. Dan seumpamanya itu, anak kecil, bapa atau datuk pada orang gila, dan bapa atau datuk orang yang dungu, Lepas tu ada koma situ, bukan anak-anak kecil kepada orang gila. Jarang orang nak kahwin orang gila kan. Tapi cantik, Ustaz. Cantik orang gila macam mana tak boleh. Baik. Jadi anak-anak kecil, orang gila dan yang dungu. Baik. Disyaratkan pada orang yang dipesan wasiyin, wasiyun itu Islam. Orang bukan Islam tak boleh. Lu siapa? Ini pemegang amanah punya. Tak boleh. Kalau dia Islam tak apalah. Dia Islam lah, saya Islam lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama siapa? Nama Muhammad Wong, contoh kan. Ada Wong tu ada juga, dia masih kekalkan kan keluarga Wong. Muhammad, tapi Muhammad Wong contoh ni. Boleh. Balik cukup umur. Balik tu cukup umur. Berakal, akil bahasa Arabnya akil, berakal. Merdeka bukan hamba.
ada amanah, ada sifat amanah. Ada sifat amanah. Adil sekalipun pada lahirnya sahaja. Kita nampak tak ada kes khianat, okeylah. Kalau dia ada khianat dari segi yang kita tak nampak tu, kita tak tahu, kita ambil zahir sajalah. Dan ada kecerdikan dalam mentadbirkan perkara-perkara yang diuruskan. Awak ambil bidang apa? Saya bidang bahasa Melayu. Apa bahasa Melayu pula pegang amanah untuk wasiat ni? Macam tak kenalah. Orang belajar linguistik, belajar sosiolinguistik, belajar apa benda ni, morfologi, belajar sintaksis, tiba-tiba nak uruskan wasiat. Tak kenalah. Ya, saya ambil linguistik tapi saya pandai buat wasiat ni. Tanyalah dulu apa rukun ke apa semua kan. Betul, sah, okeylah. Syarat-syarat ini dikendakkan ialah pada waktu mati musin, tidak pada waktu berwasiat, atau antaranya dengan mati. Bukan waktu wasiat, bukan waktu antara wasiat dengan mati, tak. Dia waktu mati. Syarat-syarat tu. Hanya meninggal saja seseorang tu yang berwasiat, maka tengok syarat-syarat si orang yang diberi amanah. Jikalau seseorang berwasiat kepada budak, kemudian apabila ia mati, budak itu sudah balik, saya sah wasiat ni. Masa diwasiat tu, orang yang diamanahkan tu masih budak lagi. Masih budak kecil, ingusan lagi. Ingus masih keluar lagi. Masih dijilat lagi, ingusnya tu meleleh, keluar dijilat. Contohlah kan. Dia tak tahu yang geli-geli tu, dia tak tahu. Sedap, masin dia kata. Bila si yang berwasiat ni dah meninggal dunia, masa ketika dia meninggal dunia, budak tu dah besar, dah handsome dah, dah pandai, dah ada ijazah, degree apa berkaitan wasiat ke apa, dah pegang jawatan tu jawatan ni dah, nescaya sah wasiat ni. Disyaratkan pada perkara yang diwasiatkan musan fihi, iaitu urusan yang bersangkut paut dengan kewangan. Dari itu tidak sah wasiat pada mengawinkan anak atau cucu musin yang kecil, kerana ia orang lain, ajnabi. Bukan ajbani tu, dia terbalik, ajnabi. Nun dulu berubah, silap tu Kalau baca ni ajbani, balik ajnabi, orang lain. Dan tidak sah dalam perkara maksiat, seperti membantu membuat gereja dan sebagainya. Jadi perkara yang diwasiatkan itu bersangkut paut dengan kewangan. Tidak sah wasiat pada mengawinkan anak atau cucu. Cucu siapa? Cucu musin, cucu orang yang meninggal dunia itulah. Aku berwasiat, aku kahwinkan, nanti kalau aku meninggal dunia, kau kahwinkan dengan ustaz sekian-sekian, contoh ustaz sekian-sekian. Ustaz tu pandai belanja, minta maaf lah, tak boleh, tak wajib lah, tak sah lah, wasiat tu tak sah. Tapi cantik Ustaz? Tak kira cantik tak cantik, melainkan memang ustaz tu sendiri yang melamar, maksudnya datang bawa rombongan, itu lain cerita. Kalau atas dasar menunaikan wasiat, tak sah wasiat. Adalah wasiat kena kewangan. Disyaratkan pada sirah mahu ada lafaz ijab daripada musin, seperti katanya awsaitu ilaika, artinya saya berpesan kepada anda dalam bagian-bagian, atau ja'altuka wasiyan, artinya saya angkat anda jadi pemegang wasiat saya dalam hal bagian-bagian. Lafaz lisan, dalam kitab lafaz lisan. Kalau zaman sekarang kena bertulislah,
Kalau tak boleh nak dibawa ke mana-mana. Hitam putih tadi. Ya. Ya? Saksi tak ada pula sebut sini kan. Tapi baguslah kalau ada saksi. Tapi itulah dalam kitab memang singgah je lafaz kan. Jadi untuk sebab yang dah meninggal, yang berwasiat dia dah meninggal kan. Jadi perlu ada hitam putih ataupun saksi lah, supaya orang lain percaya. Kan? Kalau tak susah juga orang yang pemegang amanah tu nak ni, kena ada sign apa semua kan. Endorsement, kalau endorsement apa ni kan, apa suruh dia sumpah, kena ada endorsement. Saya pun tak pasti apa nama yang diterima oleh mahkamah, adakah cukup dengan endorsement persetujuan sumpah untuk wasiat. Itu sebab kena apa nama ni, tanya bahagian lawyer lah, peraturan dia macam mana ni. Sebab kalau kita pemegang amanah, apa nama ni, tak tahu hukum undang-undang syariah di mahkamah apa semua, kita nak jalankan pun tak boleh kan, tak menepati syarat ke apa pun, suratnya formatnya ke apa pun, mesti ada borang dia kan. Kena berhubung lah, call, saya berminat Ustaz nak jadi pemegang amanah, cuba call datang gambar kan. Baik, kalau zaman sekarang ni memang ada kena hitam putih lah, cuma endorsement tu oleh siapa, cukup ke hanya persetujuan sumpah, kena belajar lah. Baik, harus digantungkan dengan masa. Kalau yang waris terima tak ada masalah. Ni cerita ni kan nanti warisnya bertikai, itu yang jadi masalah. Baik, harus digantungkan dengan masa, umpama setahun, atau dengan sesuatu seperti sehingga anak saya balik dari luar negeri, dibuat syarat dengan masa. Dan disyaratkan juga qabul, terima selepas mati muhsin tu, orang berwasiat. Tetapi boleh cukup qabul itu dengan menjalankan kerja, tak payah berlafaz. Qabul boleh tak cakap lah, buat kerja terus. Ijab tadi kena ada sebut, kalau boleh tulis tangan. Pendeknya isa' ini hampir sama dengan apa ni, tarsadid dalam bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris apa bahasa Inggeris? Tasdid, trusted, trusted apa ni, trustee, pemegang amanah, bahasa Inggeris ni disebut trusted, trusted trusted pemegang amanah yang dipercayai lah. Kalau apa nama ni, apa dipanggil, kalau kita bagi duit makin banyak tu, apa nama dia, itu unit trust. Pelaburan itu unit trust, ini trusted trusted pemegang amanah. Orang yang memegang trusted itu dipanggil trustee. Bahasa Inggeris dia pakai ni. Dan isa' ini tidak ada kekuatannya jika tidak didaftarkan di mahkamah. Itu disebut tak ada kekuatan, melainkan kalau orang percaya. Macam arwah bapak saya, anak-anak tak tahu, saya adik-beradik tak tahu dia ada wasiat. Yang tahu mak saya. Jadi dah meninggal, mak saya pun cakap, dulu bapak kau masa meninggal ni ada wasiat suruh bagikan tanah kat kulai tu pada anak saudara dia. Anak saudara dia dah meninggal dulu lama, anak kepada anak saudara dia lah cucu saudara dia. Jadi saya masa tu betul ke ni? Yalah, percayalah ibu kan. Jadi nak minta persetujuan ni yang lain macam mana? Yalah, kalau dah ibu cakap,
Takkan tak percaya, percaya bagi. Tapi jangan dibangkitkan lah. Jangan pula nanti saya pula disalahkan. Siapa suruh abang ni? Kan tu dia setuju. Dia ada benda tu memang berbangkit. Mula-mula cakap ya, setuju. Dah kemudian siapa suruh ni? Siapa suruh? Kitab lah suruh. Dia kena suruh tunaikan apa nama wasiat. Abang dah tanya setuju ke tidak, percaya ke tidak dengan ibu. Dah percaya. Tapi bila dah kemudian macam menyalahkan saya. Tapi saya tegas balik lah. Itu hari dah setuju. Nak mengelakkan macam tu ada hitam putih. At least paling tidak pun kat WhatsApp lah, grup WhatsApp kan. Ni bukti ni, nampak semua setuju kan. Sebab WhatsApp okey lagi lah kan, adalah bertulisnya kan. Lagi bagus memang hitam putih lah. Tapi tak adalah sampai tahap bawa ke mahkamah kan. Jadi setakat untuk mendapatkan kepercayaan balik tu, WhatsApp tu okey lah. Nak menghilangkan lupanya tu kan. Bila macam tu barulah setuju. Jadi saya taklah kena marah. Mula-mula tu adik-adik saya macam nak marah juga, tapi mula-mula kan dah setuju. Benda dah kemudian kan, lama masanya tu. Jadi kena ada bukti. Baik, semua Al-wadi'ah itu maknanya pada lughah, pada bahasa, meletakkan sesuatu barang pada orang yang bukan dia punya, untuk disimpan. Alifnya tinggal untuk disimpan atau dipelihara. Pada syarak maknanya akad tumpang barang yang menghendaki dipelihara. Satu, nota kakinya atau dalilnya, sandarannya, dalilnya firman Tuhan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Shadaqallahul azim. Suratul Nisa ayat 58. Artinya lebih kurang bahawa Allah menyuruh kamu memulangkan balik barang-barang orang yang diamanahkan kepada tuan-tuan punyanya. Dan seperti hadis addal amanata ila mani anamanaka wala takhun man khonaka. Artinya lebih kurang, hendaklah engkau, dia tersambung hendaklah engkau pulangkan amanah orang yang percayakan engkau, dan jangan engkau khianatkan orang yang khianatkan engkau. Orang khianat jangan balas dengan khianat. Allahu Akbar. Senang Baik, itu dalilnya. Jadilah wadi'ah itu amanah dalam tangan orang yang ditumpangkan. Hukumnya sunat diterima bagi orang yang ada amanah, boleh menjaga dan menyimpannya. Sekiranya di situ ada orang lain juga yang boleh menyimpannya. Kalau tidak ada orang lain, jadi wajib pula ia menerimanya. Dua, nota kakinya. Dalam kitab Matla'ul Badrain, lamnya tertinggal, menterjemahkan wadi'ah itu kepada berkirim. Pada pendapat saya itu tidak tepat. Kirim tu suruh hantar ke mana-mana. Kirimkan salam, kirimkan barang, tu suruh hantar. Ni simpan. Tetapi haram ia menerima jika ia tiada percayakan dirinya boleh menjaga. Tahu lah, saya memang barang saya pun semua hilang, rosak apa semua. Kan? Jadi saya minta maaf, cari orang lain. Pak Imam ke, Pak Bilal ke, tuan pengerusi ke. Kan? Tahu lah, saya punya barang pun hilang, rosak apa semua. Saya tak boleh jaga. Contoh
Adalah rukun wadi'ah itu 4 perkara. Pertama, barang atau benda yang ditumpangkan disebut wadi'ah. Kedua, sirah, lafaz. Ketiga, orang yang menumpangkan disebut maudhi'. Dan keempat, orang yang menerima tumpangan disebut wadi'. Jadi yang mempunyai barang tu mudi', yang memegang amanah menjaga barang tu wadi'. Disyaratkan pada orang yang menumpangkan dan orang yang ditumpangkan sama macam syarat wakil dan wakil yang telah dinyatakan di babnya, iaitu kedua-duanya adalah daripada orang yang layak mengelola hartanya sendiri. Maka jika budak kecil atas umpamanya dewasa tapi macam budak kecil, contohnya menumpangkan sesuatu barang kepada seseorang, nescaya wajib orang itu menggantinya jika berlaku kerosakan. Demikian juga sebaliknya, tidak wajib atas budak mengganti jika yang menumpangkan itu orang yang sudah balik. Orang dewasa dah balik, dia suruh budak yang jaga. Budak tak wajib ganti. Kau tahu kan ni budak, kau suruh jaga kau punya Ferrari. Oh memanglah, dia buat mainan. Dia bukan memandu kat dalam, dia memandu atas bumbung. Dia buat lompat-lompat, buat apa kan. Contoh ni apa bapaknya kena ganti. Apa pula bapaknya? Awak bukan bagi kat bapak ni, awak bagi budak kan. Suruh. Baik. Orang yang memegang tumpangan al-wadi' tadi, maknanya orang yang memegang amanah tadi, wajib menjaga tumpangan wadi'ah barang tu lah itu, dan menyimpan di tempat yang selamat. Kalau kereta nak simpan mana Ustaz? Saya pernah dengar cerita daripada buku apa nama, Rich Dad Poor Dad, itulah katanya. Ini saya bukan baca, dengar cerita ni kan. Ada satu orang Jepun tinggal di Amerika. Dia nak pergi luar negara, dia ada kereta Ferrari. Dia tak, rumah dia bolehlah orang masuk pencuri. Jadi dia nak simpan Ferrari kat rumah dia ni, bahaya, risiko. Jadi macam mana? Dia buat pinjaman dengan bank, buat cagaran kereta Ferrari-nya. Bank pun pelik, orang ni kaya, bukan kaya biasa, kaya gila lah. Boleh beli Ferrari, kaya lah Tapi buat pinjaman $5,000. Alah, duit berjuta-juta, pinjam $5,000. Tapi dah namanya syarat bank, memang kena ada cagaran. Contohlah, dia cagarkan kereta dia. Maknanya kalau dia tak bayar $5,000 balik kepada bank, termasuk interest mungkin jadi $6,000 ke $7,000, maka kereta dia akan dijual lah kan, Ferrari. Jadi orang bank geleng kepala, apa benda orang kaya buat pinjaman. Rupa-rupanya orang kaya ni bukan setakat kaya, pandai. Bank punya jaga kereta Ferrari tu bukan macam jaga kat rumah. Memang kat tempat yang pencuri susah nak curi lah. Dia punya pasal apa kan, nanti bank kalau hilang kerosakan, bank kena ganti. Jadi kenalah jaga betul. Lebih selamat daripada dijaga kat rumah dia. Kan? Itulah ceritanya kan, tempat selamat. Masuk Isyak Azan dah, sambung sikit. Mana Firdaus? Daus Azan Daus.
Saya sambung sikit ya. Orang yang memegang tumpangan, yakni al-wadi', wajib menjaga tumpangan wadi'ah barang itu dan menyimpan di tempat yang selamat. Bila dikatakan wadi'ah itu amanah, benda itu amanah, tidaklah wajib ia mengganti barang itu jika berlaku kerosakan atau kehilangan, melainkan kecuali dengan sebab ada kecuaian daripada orang yang memegang amanah lah, al-wadi'. Seperti dipindahkan dari satu tempat yang terkawal pada tempat lain yang tiada selamat. Memanglah kecuaian yang pemegang amanah, atau diberikan kepada orang lain disuruh menyimpannya dengan tiada izin tuannya. Si A ada Ferrari, suruh B simpankan. B suruh pula C simpan tanpa izin si A ni tadi ya. Jadi kalau hilang kenalah ganti ni. Hutang semua hidup. Hutang semua hidup. Dan tiada uzur, tak ada sebab, tak boleh berganti. Atau enggan memulangkan balik bila tuannya sudah berkehendak dan sebagainya, jadi kena ganti.
orang yang minta balik tak boleh, dia gantilah duit apa dengan harga. Baik, sambungannya, sekiranya berlaku perselisihan pendapat, perselisihan pendapat antara orang yang menumpangkan barang maudi', dia maudi' itu orang yang menumpangkan barang, yang punya barang lah, dan orang yang menerima tumpangan wadi', menjaga amanah ni. Umpama berkata wadi', yang pemegang amanah ni kata barang itu sudah dipulang, saya dah pulangkan lah Ferrari awak tu, dan berkata maudi' yang mempunyai Ferrari ni belum, padahal saksi tidak ada. Jangan buat kerja tak ada saksi, ya. Dan secaya diterima cakap wadi' yang menjaga amanah. Nak cari wadi' ni, orang jaga amanah ni yang betul-betul, yang dipercayai. Sebab kalau berlaku macam ni tak ada saksi, ikut hukum syarak, diterima cakap wadi' itu tapi dengan sumpah lah, wallahi wa billahi wa tallahi. Saya sumpah tak ada yasin, tak ada. Sumpah dia wallahi wa billahi wa tallahi. Itu baru nama sumpah. Jangan main-main dengan sumpah. Ya? Ya. Jangan kena makan sumpah nanti. Bunyinya macam biasa je kan, bahaya. Kena betul-betul jujur. Kalau tidak, siaplah, terimalah nanti, bersedialah menerimanya kan. Meskipun masa maudi' menumpangkan dahulu ada saksi, yang si maudi' yang punya Ferrari ni ada saksi, okey, tapi apa nama ni, tetap kena pegang cakap wadi'. Kenapa? Kerana ia sudah percayakan orang itu, bererti cakapnya diutamakan. Dah percaya si wadi' ni, si A ni percayakan si B ni dia jadi wadi'. So kalau B cakap dah pulang, punya tak ada, kenalah terima dengan bersumpah. Perkataan wadi' kita ni, ni dululah tak bertulis, lisan cakap, bersumpah. Sekiranya wadi' mengatakan barang tumpangan itu binasa dengan tiada menyebutkan sebabnya, dah rosaklah Ferrari awak, atau menyebutkan sebab yang tersembunyi seperti dicuri. Sebab yang tersembunyi itu bukan tersembunyi daripada wadi', dia dah beritahu sebab yang tak nampak dicuri benda tu. Orang minta maaf lah, Ferrari awak dah kena curi. Minta maaf je, curi orang. Dan saya dibenarkan cakapnya itu dengan sumpah. Bersambung, dibenarkan cakap siapa? Wadi', yang pemegang harta. So jangan suka-suka nak bagi orang jagalah. Dengan sumpah, dengan wallahi wa billahi wa tallahi juga. Dan jika ia menyebutkan sebabnya yang nyata, yang boleh nampak, seperti kebakaran, sedang kebakaran itu diketahui umum yang memang tidak boleh selamat barang seperti itu. Kalau dah terbakar tu, Ferrari ke Lambo ke, memang terbakar lah. Saya dibenarkan cakapnya dengan tak payah bersumpah. Ini tak payah bersumpah. Tapi jelah, tu pun percaya tak percaya lah kan. Kalau sedang berlaku kebakaran tak ada masalah. Ni dah habis, berlaku dah bakarannya. Dah lunyah, bukan lunyah, dah tinggal rangka dia Ferrari je kan. Adapun jika boleh jadi selamat atau boleh jadi tidak, nescaya dibenarkan cakapnya dengan bersumpah. Dan jika tidak diketahui sebab yang nyata, mana Ferrari saya hilang, tak ada. Apa sebab? Tak tahu. Bagaimana dakwaannya, nescaya tidak diterima cakapnya melainkan dengan ada saksi, kena ada saksi. So yang pertama, yang mempunyai harta jangan sebarang barang lah, bagi orang jagakan. Tapi kalau ada saksi bertulis, lagi bagus lah, lagi senang kan. Jadi apa-apa nak buat tuntutan tu senang. Ni ceritanya dulu lah, ni asal
hukumnya tak ada hitam putih lah. Baik, habis tentang wadiah. Akan datang insyaAllah lah kita masuk wakaf, wakaf atau wakaf. Jadi wakaf ni panjang sikit bahasan dia, tak panjang mana, boleh lah kita sambung akan datang insyaAllah. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar dapat kita amalkan dan sampaikan insyaAllah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat astaghfiruh ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tabarakallah.